بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu, kata dia, kami pada satu hari tanya kepada Huzaifah tentang kalau ada satu orang laki-laki yang dekat-dekat nak sama laki-laki ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi khusyuk hati dia, dari segi baik akhlak dia, hatta na'khudha anhu. Kata Abdul Rahman bin Yazid, supaya kami boleh ambil manfaat ataupun ambil pengajaran daripada dia. Tuan-tuan, satu orang tabi'in yang bernama Abdul Rahman bin Yazid, mereka ni tak pernah jumpa Nabi. Tabi'in ini tidak pernah jumpa Nabi. Apabila mereka jumpa sahabat Nabi, mereka akan tanya sahabat Nabi tentang Nabi. Tak pernah jumpa. Maka di antara sahabat yang dipilih untuk ditanya tentang Nabi ini ialah Huzaifah bin Al-Yaman. Kata Abdul Rahman bin Yazid, dia kata kami tanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman, ada tak ada siapa-siapa yang hidup zaman lah ni yang dia mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nak serupa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi khusyuk hatinya, dari segi baik akhlaknya. Boleh tak tunjuk dekat kami siapa-siapa yang ada pada zaman kita lah ni yang dia ni gambaran Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah bin Yaman, dia kata, ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Kata Huzaifah bin Yaman, aku tak tahu satu orang yang nak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi khusyuk dia, dari segi akhlak dia, dari segi jalan hidup dia, lebih daripada orang ini, iaitu Ibnu Ummi Abdin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persoalannya ialah siapa dia Ibnu Ummi Abdin ini? Ibnu Ummi Abdin adalah nama panggilan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila sebut Abdullah bin Mas'ud ataupun bila sebut Ibnu Mas'ud, nama itu familiar, kita selalu dengar. Rupa-rupanya Abdullah bin Mas'ud ini, masa kecil dia dikenali dengan nama Ibnu Ummi Abdin. Dia ni sejak kecil budak bagus. Pernah diceritakan dia masa kecil dia bela kambing. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar, dengan Umar, jeremuh dengan dia duduk tengah bela kambing. Nabi kata dekat Ibnu Mas'ud, ataupun nama masa tu dipanggil Ibnu Ummi Abdin. Nabi kata kat dia, bagi mai sekok kambing yang ada susu. Kami nak perah susu dia, nak minum. Jawab dia ni, jawab Ibnu Mas'ud yang masa tu budak. Dia kata tak boleh. Dia kata kerana ni bukan kambing aku. Kecil-kecil bagus. Dia kata tak boleh. Sebab ni bukan kambing aku. Aku bela kambing orang. Dia kata. Nabi senyum. Masa tu dia budak. Dia belum masuk Islam. Dia tak kenal pun Nabi SAW. Nabi kata kat dia, tunjuk mai dekat aku satu kambing yang belum kenai jantan. Maksudnya kambing yang tak ada susu. Kambing betina yang belum kenai jantan. Dia tunjuk. Pasal dia bela kambing, dia kenai. Dia tunjuk, ini kambing belum kenai jantan. Nabi pergi dekat kambing tu, Nabi urut susu kambing itu, tiba-tiba susu tu cekang dan menghasilkan susu. Kata dia ni, yang kata Ibnu Mas'ud ini, yang kata Ibnu Ummi Abdin ini, dia kata, Tuan ajarkan kepada saya macam mana nak jadikan kambing yang belum kena jantan boleh hasilkan susu. Tuan buat macam mana? Tuan baca apa? Nabi tak jawab. Nabi kata dekat dia, hang budak baik. Ibnu Mas'ud ini sampai dia besar, dia masuk Islam, dia jadi khadam Nabi, sampai Nabi SAW endorse dia. Nabi cop atas dahi dia. Nabi kata, siapa daripada kalangan hampa, kalau nak belajar Quran, kalau nak faham Quran, ini orangnya. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Orang hebat. Abdurrahman bin Yazid, apabila dia jumpa Huzaifah bin Yaman, dia tanya Huzaifah, dia kata, ada tak ada siapa-siapa seorang dalam kalangan kita adalah ni yang dia menjadi gambaran Nabi SAW. Dari segi khusyuk dia, dari segi akhlak dia, dari segi contoh teladannya, ada tak ada siapa? Boleh Tuan tunjuk kepada kami supaya kami boleh ambil dia, jadikan contoh, jadikan teladan, ambil dia ni buat jadi pedoman. Jawab Huzaifah bin Yaman, dia kata,
Kalau itu orang yang hendak, aku tak tahu nak tunjuk siapa. Melainkan kalau nak tunjuk pun, dia ni. Dia kata. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Ataupun dipanggil dia ni, Ibnu Ummi Abdin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Qais bin Ubad. Dan setengah ulama hadis sebut dia dengan nama Abbad. Ain, ba, alif, dal. Ada setengah orang baca Ubad. Ada setengah orang baca Abbad. Daripada Qais bin Ubad radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu bil Madinah fi nasin fihim ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajul fi wajhihi atharun min khushu'. فقال بعض القوم هذا الرجل من أهل الجنة هذا الرجل من أهل الجنة فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فأتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال الرجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي ارقى فقلت له لا أستطيع فجاءني منصف قال ابن عون والمنصف الخادم فقال منصف بثيابي من خلفي وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت قال والرجل عبد الله بن السلام أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Qais bin Ubad radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Qais bin Ubad dia ni bukan sahabat, dia ni tabi'in. Dia daripada kalangan tabi'in. Dia wafat tahun 80 Hijrah. Dia cerita satu cerita, dia kata kuntu bil Madinah. Dia kata satu hari dia kata waktu itu aku ada di Madinah. Fi nasin fihim ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk ramai-ramai
kalangan ramai-ramai itu ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahabat Nabi, dia daripada kalangan tabi'in. Dia kata, aku teringat satu cerita, dia kata aku duduk di Madinah, sama-sama duduk dengan aku tu sahabat-sahabat Nabi. Faja'a rajul fi wajhihi atharun min khusyu'. Tengah kami duduk-duduk, tengok masuk mai ke dalam masjid ni satu laki-laki yang dia ni muka dia pun nampak khusyuk. Tengok muka pun nampak khusyuk. Muka dia pun orang boleh tumpang ketenangan. Dia tak macam muka kita. Muka orang bagus-bagus ni, muka mereka tu kita boleh tumpang tenang. Ayak muka yang Tuhan bagi dekat mereka. Kata Qais bin Ubad, dia duduk di Madinah, duduk dekat masjid, sama-sama dengan dia ni ada sahabat-sahabat Nabi. Dia tengok masuk mai satu orang. Laki-laki ni dia kata, ayak muka dia ni cukup cantik. Tengok ayak muka dia ada atharul khusyuk. Ada kesan-kesan khusyuk di muka dia. Faqala ba'dul qawm, hadha rajul min ahlil jannah. Wa qala ba'duhum, hadha rajul min ahlil jannah. Bila masuk aja dia ni, orang yang muka tenang ni, orang pakat bercakap. Seorang kata, dia ni ahli syurga. Seorang kata, dia ni ahli syurga. Seorang kata, dia ni ahli syurga. Dia ni somebody. Dia ni satu orang yang well known di kalangan masyarakat Madinah. Yang dia ni, orang ada respect pada dia. Orang hormat dia. Bila dia masuk main dalam masjid, orang hak tengok dia ni terbit di mulut. Terbit di mulut kata apa? Hadza rajul min ahlil jannah. Ini laki-laki tentu ahli syurga. Bukan seorang kata, beberapa orang pakat kata macam tu. Fasalla raka'atain yatajawwazu fihima. Dia masuk main, dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang dia itu sangat ringan. Simple punya sembahyang. Allahu Akbar, takbir. Padan dengan satu doa iftitah. Padan dengan satu fatihah. Padan dengan satu surah yang simple. Dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia bangkit rakaat kedua, macam tu juga. Tak nampak berat, nampak simple sembahyang dia, nampak ringan, 2 rakaat, bagi salam. Summa kharaja. Keluar, pergi. Ini kebiasaan sahabat Nabi. Kebiasaan sahabat Nabi, dia kalau tak ada kalun apa, dia kalau tak ada kerja apa, kalau dia lintah masjid, saja-saja masuk main sembahyang. Tahiyat masjid. Saja-saja. Kebiasaan sahabat Nabi, mereka tamak dengan ibadat. Kebiasaan sahabat Nabi ni duk cari ruang, duk cari peluang, duk nak tambah ibadat. Saja-saja lalu nampak masjid, dia pun tak ada kalun apa, masuk satu semayang yang simple, satu semayang yang ringan, keluar, pakai kasut, pergi. Qais bin Ubad duk tengok benda ni, dia tak kenal siapa laki-laki ni. Yang dia tahu muka cantik, ayak muka jernih, muka menggambarkan khusyuk dan tenang. Masuk mai pun tak buat riuh, tak buat hingat, tak tarik perhatian orang, nampak very humble, nampak dia ni bukan satu orang yang nak menunjuk-nunjuk. Orang bagus, masuk satu sembahyang 2 rakaat yang simple, keluar. Masa dia masuk, orang pakai kata, hadza rajul min ahlil jannah. Hadza rajul min ahlil jannah. Orang duk bercakap lagu tu. Dia duk dengar. Dia kata, bila keluar saja laki-laki ini, fa'atba'tuh. Aku terus ikut dia. Siapa ni laki-laki ni? Pasal apa semua orang kata dia ni ahli syurga? Dia nak tahu, dia nak kenal siapa laki-laki ni. Dia keluar, dia pakai kasut, dia ikut.
Fadakhala manzilah. Dia ikut. Dia balik rumah dia. Dia masuklah rumah. Qais bin Ubad ini, dia kata, wadakhaltu. Dia pun pergi, bagi salam, minta izin nak masuk. Pasal nak tahu siapa dia ni. Apa istimewa dia. Apa pasal orang pakat duk kata dia ahli syurga. Dia pergi bagi salam, dia pun masuk sama. Kata hadis tu, fatahaddathna. Bila masuk, dia kata kami bersembang. Sembang. Dia sembang dengan laki-laki ni tadi, bercerita. Falamma sta'nasa. Bila dah habis sembang, sengak. Habis modal dah. Qultu lahu. Qais ni kata kepada laki-laki ni, innaka lamma dakhalta qablu qala ar-rajul kadha wa kadha. Dia pun cerita, dia kata, tuan, dia kata, tadi tuan masuk masjid. Bila tuan masuk dalam masjid ni, orang pakat kata tuan ahli syurga. Orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata tuan ahli syurga. Qala, kata Qais bin Ubad, dia kata, subhanallah, ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Kata laki-laki ni, dia kata, subhanallah, dia kata, maha suci Allah, tak sepatutnya siapa-siapa pun bercakap benda yang dia sendiri tak tahu, dia kata. Pak tuan-tuan, kalau kita orang mai kata begitu, ustaz, saya bukan nak tahu ustaz yang bagus tu. Kembang habis. Dia start dengan hidung kembang, lepas tu habis. Dandan terapung, dandan jadi biskut Mary. Dandan kata, sebenarnya ramai orang duk kata lagu tu. Pasal tak senonohnya kita ni. Beza dengan laki-laki ni. Semua orang puji dia. Semua orang kata dia ahli syurga. Yang muka dia cantik. Tiba-tiba bila orang ni pergi habang dekat dia. Dia kata dekat dia, tuan, tadi tuan kami duk ada di masjid, tuan mai. Bila tuan masuk saja, semua orang sudah kata tuan ni ahli syurga. Dia jawab balik, subhanallah. Dia kata, ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Dia kata, tak sepatutnya siapa-siapa pun bercakap benda yang dia tak tahu. Aku pun tak tahu aku ni ahli syurga ke tak. Hampa lagi tak tahu aku ahli syurga ke tak. Macam mana hampa boleh duk bercakap benda yang hampa tak tahu? Wa sa'uhaddithuka lima dhaka. Tapi aku nak ceritakan ada satu cerita, dia kata. Ra'aitu ru'ya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi hidup dulu, dia kata, aku pernah mimpi. Kata laki-laki ni. Laki-laki ni siapa dia? Suspend dulu. Saat dia baru dia abang. Tapi kalau tuan-tuan faham hadis yang saya baca awal tadi, tuan-tuan tahu dah siapa dia. Kan? Tapi sebab tadi teralik, tak lagi kita habang lain. Kata laki-laki ni, laki-laki yang semua orang puji ni, dia kata ni ada satu cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ra'aitu ru'ya. Aku ada mimpi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqasastuha alaih. Lepas aku mimpi, esok aku jumpa Nabi, aku cerita dekat Nabi mimpi aku. Ra'aituni fi rawdah. Dalam mimpi itu, aku melihat diri aku ada di dalam raudah. Ada di dalam satu taman. Bukan raudah Masjid Nabawi itu. Raudah maksud dia taman. Aku mimpi, aku ada dalam taman. Zakara sa'ataha wa ushbaha wa khudrataha. Kata rawi hadis ini, laki-laki ni cerita dekat Nabi apa yang dia tengok di taman itu. Dia tengok taman itu luas. Dia tengok taman itu dipenuhi rumput. Dia tengok taman itu penuh dengan kehijauan. Rumput yang menghijau, pokok-pokok yang menghijau. Dia mimpi macam tu.
Wa wasta rawdah amudun min hadid. Duk berjalan dalam taman itu, tengok-tengok di tengah-tengah taman itu ada amud. Kan tuan-tuan, surah cerita pasal dadah. Dia kata apa? Fi amadin mumaddadah. Dia kata ayat tu cerita pasal dadah. Betul ya? Amadin. Maksud dia apa? Tiang. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang. Amud maksud dia apa? Tiang-tiang. Dia kata di tengah-tengah taman ni aku mimpi ni. Dalam mimpi itu aku tengok-tengok aku duduk ada di tengah taman. Taman tu luas, taman tu penuh dengan pokok-pokok dan rumput-rumput yang menghijau. Tengok-tengok di tengah taman tu ada amud. Ada satu tiang min hadid, tiang besi. Asfaluhu fil ardi wa a'lahu fis sama'. Tiang tu, perdu dia duduk dalam bumi. Puncak dia lepas naik ke langit. Ni mimpi aku, dia kata. Fi a'lahu urwah. Di atas puncak tiang tu ada urwah. Ada satu tali. Ada tali di tiang tu. Faqila li irqah. Tiba-tiba bunyi satu suara dekat aku, dia kata irqah. Rabat naik tiang tu. Hang panjat tiang tu. Hang naik tiang besi yang di atas ada tali ni. Hang naik. Satu suara kata kat dia. Faqultu lahu. Maka dia kata, aku jawab dekat kawan yang suruh aku rabat tiang ni. La astati'. Dia kata, aku tak mampu nak panjat tiang ni. Tiang besi, licin, tinggi. Aku tak mampu naik. Dia kata, aku tak boleh naik tiang ni. Faja'ani min saf. Tiba-tiba mai satu orang laki-laki yang bernama Minsaf. Dia kata. Qala ibn Aun wal Minsaf al-khadim. Minsaf itu ialah khadam dia. Khadam dia tiba-tiba mai kok belakang. Faqala thiyabi min khalfi. Wasafa annahu rafa'ahu min khalfihi biyadih. Dalam mimpi dia ni, tiba-tiba khadam dia yang bernama Minsaf mai cempung baju dia ni, mai cempung pegang. Khadam dia kata dekat dia, naik bos. Dalam mimpi. Ni mimpi ni. Dalam mimpi ni khadam ni mai pegang baju dia. Khadam dia kata dekat dia, bos naik tiang ni. Faraqitu hatta kuntu fi a'la al-amud. Dia kata dah khadam mai bagi semangat kat dia, bos naik bos. Dia kata saya pun panjat tiang tu. Naik sampai di atas tu. Fa akhadtu bil urwah. Bila sampai di atas ada tali, aku pegang tali tu. Dia kata, mimpi dalam mimpi dia. Dan ini dia cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila li istamsik. Tiba-tiba khadam dia kata dekat dia, bos dah pegang tali tu, bos pegang jangan lepas. Dalam mimpi dia. Falaqad istaiqaztu. Aku terjaga daripada mimpi. Aku terjaga. Wa innaha la fi yadi. Dan sesungguhnya di tangan aku ada tali. Dia kata. Ini mimpi. Dia mimpi. Dalam mimpi dia ada dalam satu taman. Taman tu luas, penuh kehijauan. Tengah-tengah taman ada satu tiang besi. Di puncak tiang tu ada tali. Satu suara suruh dia naik. Dia kata dia tak mampu naik. Tiba-tiba khadam dia mai. Khadam dia kata dekat dia, bos naik bos. Dia kata dia pun naik. Bila sampai dekat tali, dia pegang. Khadam dia kata dekat dia, hang pegang tali tu jangan duk lepas. Bos pegang tali jangan duk lepas. Jaga. Tengok-tengok di tangan ada tali. Faqasastuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku cerita semua ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar cerita dia. So tuan-tuan, dalam hadis lain cerita dekat kita, Nabi ni biasa bagi dia. Selalu lepas sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, Nabi beralih menghadap kepada sahabat-sahabat. Nabi tanya. Nabi kata, siapa daripada kalangan hampa yang semalam ada mimpi apa-apa? Cerita kat aku. Mana-mana sahabat yang ada mimpi, cerita. Nabi dengar.
Dan Nabi terang maksud mimpi itu. Maka dia ni pun, dia cerita kepada Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, tilkar rawdah al-Islam. Nabi kata, taman yang hang tengok tu, taman yang luas, yang menghijau itu, itulah Islam. Nabi kata, maksudnya apa? Islam ni menarik. Diumpamakan menariknya Islam itu macam apa? Macam satu taman yang penuh dengan kehijauan. Nabi kata, taman yang hang tengok itu, itulah Islam. وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ. Tiang yang hang nampak ada di tengah-tengah taman itu, itulah tiang Islam. وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى. Dan tali yang ada di puncak tiang itu, Nabi kata itulah tali yang wuthqa, tali yang kemah. Wa anta 'ala al-Islam hatta tamut. Hak ni, Nabi kata dekat dia, kamu akan berada di atas agama Islam sampai kamu mati. Hak ni yang nak dengar ni. Nabi bagi satu endorsement, Nabi bagi satu pengesahan, Nabi cop dia ni. Nabi kata, hang sampai mati, hang tak akan tinggal Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita sendiri tak tahu kita punya ending macam mana. Kita ni. Yang tiap-tiap bulan duk tunggu hari nak main kuliah, nak main mengaji ni. Kita ni, kita tak tahu ending kita, pengakhiran hidup kita macam mana. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu satu orang manusia, dia nak habis macam mana. Pengakhiran hidup dia macam mana. Kita tak tahu. Satu masa elok, satu masa dia boleh berubah. Tiba-tiba, laki-laki ni yang masuk masjid tadi, semua orang kata dia ahli syurga. Yang apabila satu orang pergi ikut dia pergi di rumah, dia kata jangan cakap benda kita tak tahu. Tiba-tiba dia cerita masa dia hidup zaman Nabi SAW, dia pernah mimpi. Dalam mimpi dia tu, dia tengok bagian-bagian benda, dia pergi cerita dekat Nabi. Nabi SAW kata kat dia, hang akan mati sebagai satu orang yang berpegang dengan Islam. Dia satu orang yang beruntung, tuan-tuan. Pasal masa hidup Nabi sudah cop dia akan hidup dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dekat dia, wa anta 'alal Islam hatta tamut. Hang akan duduk di atas Islam sampai mati. Qala, kata Ibnul Aun, war rajul Abdullah ibnu Salam. Dia kata laki-laki tadi ialah Abdullah bin Salam. Siapa dia ni tuan-tuan? Asal Yahudi. Asal Yahudi. Bahkan ulama Yahudi. Rahib di dalam agama Yahudi. Tiba-tiba ending dia, Nabi terus bagi satu cop pengesahan. Dia akan mati di atas Islam. Itu sebab tuan-tuan, siapa pun tidak boleh buka dada, buka kancing baju, tepuk dada, bercakap lebih. Pasal lagi umur kita ada, kita tak tahu kita nak jadi lagu mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Auf bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawm. فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له الرجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك
فقال صدق عوف ثم قال وهل تدري ما رفع العلم قال قلت لا أدري قال ذهاب أوعيته قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع قال قلت لا أدري قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا أو كما قال hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis itu sahih. Satu orang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia ni sahabat Nabi, dia wafat tahun 73. Tahun 73 Hijrah dia wafat di Syam, di Syria. Kata Auf bin Malik, dia kata bainama nahnu julus 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam zatul yawm. Dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi. Fa nazara fi as-sama' thumma qala hadha awanul 'ilmi an yurfa. Aus bin Malik, dia kata kami duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi tengok naik ke langit. Nabi tengok naik ke langit. Nabi kata, hadza awanul ilmi an yurfa. Nabi kata sudah time, sudah masa, sudah sampai masa Allah nak angkat ilmu. 1400 tahun dulu. Zaman Nabi SAW duk hidup. Nabi kata dah benda ni. Nabi tengok naik ke langit, Nabi kata dah sampai time, sudah sampai masa Allah nak angkat balik ilmu yang dia bagi kat kita. فقال له الرجل من الأنصار يقال له زياد bin Labid. Satu orang sahabat Nabi, sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksud orang apa tuan-tuan? Orang Madinah. Nama dia Ziyad bin Labid. Bila Nabi kata sudah sampai masa, sudah sampai time Tuhan nak angkat balik ilmu hak dia bagi. Ziyad bin Labid ni dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ayurfa'ul ilmu ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, betulkah ilmu Tuhan nak angkat balik? Ilmu ni maksud dia apa tuan-tuan? Al-Quran. Al-Quran itu ilmu. Dia kata, Quran baru duk turun aja. Betulkah Tuhan nak ambil balik ilmu ni? Wa fina kitabullah. Ziyad bin Labid kata, Quran duk ada dengan kita ni. Quran Allah buat turun kepada Nabi, Nabi duk baca dekat sahabat semua. Dia kata, wa fina kitabullah. Ni Quran duk ada ni dengan kita ni. Wa qad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Bahkan Quran bukan sahaja ada. Kita duk ajar pula Quran ini kepada abna', kepada anak-anak kita, wa nisa'ana, dan kepada isteri-isteri kita. Allah turun aja Quran, Nabi baca aja ayat Quran dekat sahabat, Nabi terang aja maksud ayat tu, sahabat dapat, sahabat balik, ajak dekat anak, ajak dekat bini di rumah. Immediately. Dan dapat aja ilmu, balik sampaikan kepada isteri, sampaikan kepada anak. Kalau sekiranya Quran duk turun, ilmu duk turun, dan ilmu tu pula dandan disebarkan kepada keluarga di rumah, kan kot Allah nak angkat balik ilmu ni. Itu muskil yang timbul di dalam kepala sahabat yang bernama Ziyad bin Labid ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntu la azunnuka min afqahi ahli al-Madinah. Oh, Nabi kata dekat dia, Ziyad, aku duk ingat kau hang ni orang alim di Madinah ni. Nabi kata aku duk ingat kau hang ni orang yang faham tentang agama di Madinah ni. Oh, rupanya hang tak faham, Nabi kata. Nampak tuan? Macam kita lah, duk main mengaji ni bila ustaz terang ni. Nampak faham. Dengan duk kenyap dagu ni duk. Nampak hadam tu, nampak digest ilmu tu, nampak. Habis kuliah, keluar pergi kedai Tom Yam, sembang-sembang, dia kata, tapi aku kan nak kata hudud ni tak boleh Malaysia ni. Yang angguk ni. Yang duk angguk ni, angguk apa? Tak faham rupanya. Tapi sahabat Nabi taklah teruk lagu tu.
tu pun Nabi kata kat dia. Nabi kata, la ilaha illallah. Ziyad, aku duk sangka hang ni orang yang faham di Madinah ni. Di antara orang yang faham agama di atas bumi Madinah ni. Summa zakara dalalata ahlil kitabain. Kemudian Nabi cerita kat dia. Ini yang kata Nabi. Nabi dia tak marah, dia tak hantar, dia tak godam. Nabi explain kepada orang yang tak faham ni. Sama dengan hudud ni tuan-tuan. Pergi duk marah, pergi duk keriak, pergi duk maki hamun mereka, pergi duk jatuh hukum mereka ni kafir murtad. Tak ada guna tuan-tuan. Buang masa. Apa yang kita perlu buat lah ni tuan-tuan? Apa yang kita perlu buat? Bagi penerangan. Ada setengah kawan-kawan ustaz-ustaz ni, dia kata tak payah terang. Dia kata, hudud ni tak payah terang. Pasal apa? Dia buat contoh undang-undang yang ada di Malaysia ni. Tuan-tuan pernah faham ke tak pernah faham? Tuan-tuan tak faham pun pasal apa tuan-tuan boleh terima? Pasal apa tuan-tuan tak lawan? Dia kata. Dia kata lagu tu. Betul tak? Dia kata ada betulnya. Tapi saya tetap kata hudud kena terang. Sebab hudud ini hukum Allah. Kalau kita tak terang, kita secara gopoh-gapah dalam keadaan orang Islam pun tak faham. Jangan kata orang kafir. Orang Islam pun tak faham. Kita tak terang bagi dia faham. Kita nak force benda tu bagi jalan, fitnah dia esok, dia balik kepada Islam. Undang-undang yang bukan Islam, kalau buat macam mana pun, orang lawan pun dia tak sangkut dengan Tuhan. Tapi hudud ni, kalau kita tak terang, orang tak faham, bila jalan esok, dia pergi duk lawan, fitnah tu dia balik dekat agama. Pasal apa? Pasal hudud ini, hukum Allah, kena terang. Oh, nak terang lambat lah. Lambat pun tak apa. Jangan gopoh benda ni. Gopoh apa tak gopoh. Kita merdeka 40 tahun dah. Sabang. Betul ya dah merdeka lama. Tapi kita tak buat. Kita tak buat kerja. Apa yang tuan-tuan faham tentang hudud? Kita yang kita faham hudud ni hukum Allah sebagai orang Islam kena sokong. Takat tu faham cantik lah. Tapi detail hukum itu. Kena bagi orang faham. Orang faham lebih baik daripada orang tak faham. Hari ini ada pihak mengambil inisiatif. Mengambil daya usaha. Mereka buat klip-klip video. Hak ni kita nak. Tuan-tuan pun pernah tengok kan? Klip video. Satu budak tu pergi berhenti motor depan satu kedai. Suih pun dia tinggal di motor begitu ya. Dia masuk dalam kedai pergi beli barang. Dalam tempoh dia duk beli barang, kutu ni sudah balas motor dia. Kita panggil kutu kepada kawan kaki mencuri ni. Kutu ni sudah balas motor dia. Dia main-main tengok, bagus punya kunci duk ada situ, dia buka, dia start, dia pederai habis. Hamba Allah ni beli-beli barang, keluar-keluar main motor dia tak ada. Ni klip video yang dibuat oleh siapa tak tahu, tapi budak yang buat ni mesti diberi kredit kepada dia. Dia marah, dia kata, dia pergi jumpa satu orang tua, bagus, punya ketayap sengit dia ada, dia pergi ke orang tua ni, dia kata, pakcik, dia kata, motor saya, kutu sudah balas. Pakcik ni kata, motor siapa? Motor saya. Tadi saya tinggal tu, saya masuk kedai, sat aja, keluar daripada ambil. Pakcik ni tanya dia kata, kunci hang tinggal di motor kan? Dia kata, saya tinggal di motor. Kalau lagu tu, tak boleh nak hukum hudud kepada pencuri, pasal hang tak jaga harta hang. Oh, dia kata, ya kah? Ya. Orang yang nak dikenakan hukum hudud ni ialah orang yang mencuri harta yang disimpan secara elok. Hang saja main mengaji, tinggal motor tepi jalan dengan suih-suih tinggal tuan tu, hang kata Allah Ta'ala lah jaga benda ni, pasal aku nak pergi mengaji ilmu dia. Kawan balas tu, kalau hang dapat tangkap kawan yang curi motor tu, hang tak boleh bawa ke mahkamah dan menuntut hudud dilaksanakan dekat dia. Pasal hang cuai dalam menjaga harta hang. Oh, dia ni kata, ya kau macam tu kah? Itu bentuk penerangan dan pengajaran. Barulah orang tengok, dia faham. Oh, agama, hukum agama bukan gelut nak potong tangan orang, tetapi nak mengajar orang. Di samping yang utama, kita nak mendaulatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik dia buat video klip tu. Video klip seumpama ini mesti diperbanyakkan. Itu di pihak orang yang reti multimedia, di pihak orang yang reti IT, di pihak orang yang reti teknologi. Dia contribute dalam agama, dalam bentuk buat benda-benda macam ni. Video klip yang memberi faham masyarakat tentang hukum Islam.
Di pihak kerajaan pula dia kena buat apa? Dia kena peruntukkan prime time. Satu masa yang prime untuk terang tentang hudud. Cari orang yang pandai bagi explanation. Terang di dalam televisyen. Bukan sahaja orang Islam nak dengar. Orang bukan Islam pun nak dengar. Yang mereka duk lawan ni, pasal mereka tak tahu. Mereka tak erti. Maka mereka prejudis terhadap hukum yang baik ini. Penerangan kena bagi, kena bagi, kena bagi. Oh, kalau lagu tu lambat. Lambat pun Tuhan tahu. Kita duk buat kerja. Kita duk buat kerja. InsyaAllah akan sampai masa dia. Tapi walau macam mana pun, undang-undang ni mesti dibentangkan dan mesti disokong oleh orang Islam. Dah lepas sokong, bila nak implement, yang tu sit down, bincang elok-elok dan tunggu masa yang sesuai untuk diimplementasikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mukadimah tak habis ni. Kitab tak baca lagi. Tapi nak kena habang benda ni. Tak boleh tuan-tuan. Hati terlalu duka cita melihat perkembangan hari ni. Terlalu duka cita. Saya sangat duka cita apabila ada orang yang dulunya dia bercakap pasal Islam, tiba-tiba hari ni dia habang, dia tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis Auf bin Malik tadi. Bila Nabi SAW langut tengok ke langit, Nabi kata sampai dah masa Allah nak angkat balik ilmu. Dia kata, ya Rasulullah, takkan kot Quran tengah duk turun dan Quran duk ada di kalangan kita. Bahkan kita duk mengajak Quran kepada anak bini kita di rumah. Nabi kata dia, dia kata, wahai Ziyad bin Labid, aku ingat ku hang reti. Rupanya hang pun tak reti. Nabi kata lagu tu kat dia. Nabi SAW terang dekat dia. Nabi kata, cerita tentang ahlul kitabain. Ahli dua kitab. Maksud dia apa? Orang alim Taurat dengan orang alim Injil. Orang alim Taurat dengan orang alim Injil ni, wa indahuma ma indahuma min kitabillahi azza wa jal. Depa ada kitab di tangan depa. Hak alim Taurat ada kitab Taurat. Kitab Taurat siapa buat turun? Allah juga yang buat turun. Hak alim Injil, di tangan dia ada kitab Injil. Siapa yang buat turun Injil? Allah juga yang buat turun. Dalam keadaan di tangan dia ada Taurat, dalam Taurat sebut tentang Nabi Muhammad, tiba-tiba bila Nabi Muhammad mai, dia tak mau terima Nabi Muhammad. Hak Injil pun sama. Dalam keadaan kitab Injil tu ada di tangan dia, dalam Injil cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad mai, dia tak mau Nabi Muhammad. Nabi kata dekat Ziyad bin Labid, hang tak tengok ke alim dua kitab ni, alim Taurat dengan alim Injil, kitab tu ada di tangan, tetapi mereka memilih untuk sesat. Macam itulah dengan kita ni. Umat aku, umat Nabi Muhammad SAW. Quran tu ada, tetapi dia menolak hukum Quran. Nabi kata jangan heran benda ni kalau nak jadi. Bila berlaku, bila jadi benda ni, orang Islam di rumah ada Quran, duk main masjid, duk dengar orang baca Quran, duk reti tentang tafsir Quran, tiba-tiba menolak hukum Quran. Bermakna ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran ada lagi. Tetapi ilmu dan kefahaman tentang ilmu Quran sudah diangkat oleh Allah. Dia sudah tak mau kepada hukum hakam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falaqiya Jubair bin Nufair Shaddad bin Aus bil Musalla. Demi part yang kedua hadis ni, dia kata satu hari Jubair bin Nufair, dia ni tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia berjumpa dengan Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini sahabat Nabi. Bila tabi'in jumpa sahabat Nabi, dia bersembang tentang hadis Auf bin Malik tadi. Tentang cerita kata ilmu Tuhan nak angkat naik. Dua-dua ni orang hebat. Jubair bin Nufair orang hebat di kalangan tabi'in. Shaddad bin Aus orang hebat daripada kalangan sahabat Nabi. Shaddad ni apa hebat dia tuan-tuan? Shaddad bin Aus. Dia ada 3 orang di kalangan sahabat Nabi yang terkenal sebagai orang yang zuhud. Zuhud ni maksud dia apa? Dunia ni tak lekat di hati dia. Dia ada duit, tapi duit ni tak mengelabui mata dia.
3 orang sahabat Nabi yang terkenal zuhud. Satu siapa dia? Abu Darda, yang kita pernah cerita banyak kali. Yang kedua, Umair bin Sa'id. Ni zuhud, sahabat Nabi yang zuhud. Yang sangat zuhud. Bukan zuhud saja, sahabat Nabi semua zuhud. Yang ni sangat zuhud. Dan yang ketiga ialah Shaddad bin Aus. 3 orang ni, sahabat Nabi ni terkenal sangat zuhud. Shaddad bin Aus, dia mati di Palestin. Dia mati di Palestin. Kehebatan Shaddad bin Aus ni, sahabat Nabi ni, Shaddad bin Aus ni, kehebatan dia ni, dia antara ni apa dia? Dia, Allah bagi dekat dia. Bila dia bercakap, orang terus faham. Ini Shaddad bin Aus. Satu benda yang kompleks, yang complicated, yang rumit, suruh dia terang. Sekali terang aja, orang dengar-dengar, oh, faham. Kelebihan Shaddad bin Aus. Dan yang kedua, kelebihan Shaddad bin Aus ni, satu manusia yang tak reti marah. Shaddad bin Aus ni satu orang sahabat Nabi, satu orang manusia yang tak reti marah. Tak reti marah. Okey, so hadis kita tadi ni, dia kata Jubair bin Nufair mai jumpa Shaddad bin Aus ni. Orang hebat ni. Cerita dekat Shaddad, dia kata ada satu cerita daripada Auf bin Malik. Dia kata Nabi satu hari tengok ke langit, Nabi kata ilmu Tuhan nak angkat. Bila Shaddad bin Aus dengar benda tu, faqala Shaddad, sadaqa Auf. Dia kata betul apa yang Auf kata. Memang betul hadis tu. Memang Nabi kata lagu tu. Nabi kata ilmu sudah sampai time Tuhan nak angkat dah. Kefahaman terhadap Islam ni Tuhan nak angkat dah. Betul. Dia kata apa yang Auf bin Malik kata. Summa qala wa hal tadri ma raf'ul ilmi. Tapi dia kata hampa faham tak yang kata Tuhan angkat ilmu tu apa maksud dia? Hampa faham tak? Shaddad tanya. Kata Jubair ni, la adri, aku tak tahu. Apa maksud yang Tuhan angkat ilmu tu, apa maksud dia, aku tak tahu. Kata Shaddad, zahabu aw'ayati. Yang dikatakan Allah angkat ilmu itu, kesan-kesan ataupun bekas-bekas ilmu itu tidak ada. Oi, orang mengaji lah ni, tuan-tuan, mengaji agama sampai PhD. Tapi tengok macam tak reti ilmu agama. Nampak? Ilmu ada, tetapi kesan ilmu tidak ada. Mengaji ni, Masya Allah, 7 hari seminggu, 7 malam dia pergi mengaji masjid ni. Malam ni padang temusu, malam esok bakar arang, malam lusa aku pergi Laguna, malam tulat aku pergi Taman Ria, malam tunggin aku tunggin di rumah. Dia kira dia ligan Tok Guru ni. Tang mana ada Tok Guru mengajar, dia sampai kitab apa dia beli, dia apa. Ilmu ni dia duk cari. Tapi kesan ilmu tak ada. Tengok dia ni, Allahu Akbar. Kita kata, dia pergi mengaji apa? Nampak tuan-tuan? Itu maksudnya ilmu Tuhan sudah angkat. Kesan-kesan ilmu tidak ada pada orang ni. Qala wa hal tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa'? Shaddad tanya kepada Jubair. Dia kata, hang tahu tak apakah ilmu yang pertama Tuhan nak angkat? Qala la adri. Dia kata, aku tak tahu. Qala al-khusyu'. Nombor satu Tuhan angkat ialah khusyuk. Semayang sudah tidak ada khusyuk. Tak khusyuk. Dia tak main khusyuk ni. Itu yang pertama Tuhan akan angkat. Hatta la takadu tara khashi'an. Kata Shaddad, sampailah satu masa, hang pi masjid, hang nak cari seorang yang sembahyang dia khusyuk, tidak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah masalah besar yang kita duk hadapi lah ni. Bukan orang, kita. Tak ada khusyuk. Sedangkan Quran kata apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuhan kata, berjayalah orang yang beriman.
Ciri-ciri orang yang beriman apa dia? Sembahyang mereka itu khusyuk. Apabila tidak ada seorang pun sembahyang khusyuk, orang yang beriman tidak berjaya. Jadi macam yang jadi hari ini. Orang Islam ramai. Orang yang mengaku beriman ramai. Tetapi kejayaan bukan hak kita. Pasal apa? Pasal kita tidak mencari khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni dari segi batinnya ialah hati kita hadir waktu kita sembahyang. Kita sembahyang, hati kita ada tak dalam sembahyang? Tak ada. Hati kita ada di mana? Ada di Al-Ustaz. Badan kita ada di masjid. Hati kita ada di airport. Badan kita ada di masjid. Hati kita ada di office. Badan kita ada di masjid. Hati kita ada di rumah. Orang yang khusyuk itu ialah orang yang sembahyang, hati dia ada sekali dengan sembahyang tu. Baik. Yang kedua, dia kata khusyuk dari segi zahirnya apa dia? Sembahyang dia ni, dia pelihara, dia sempurnakan berdiri, dia sempurnakan rokok dia sempurnakan i'tidal dia sempurnakan sujud dia sempurnakan duduk antara dua sujud dia sempurnakan tahiyat dia. Tiap-tiap satu perlakuan itu, dia tahu hadis kata apa. Zahir dia. Kita nampak zahir dia semayang tu, nampak dia semayang dalam keadaan dia berilmu tentang sembahyang. Tu zahir dia. Batin dia, hati dia hadir dia dalam sembahyang itu. Oh susah tuan-tuan. Abang boleh, tapi nak dapat tu. Tips untuk khusyuk dalam sembahyang. Takat tu ya, kita boleh buat tips. Apakah tips untuk khusyuk dalam sembahyang? Apa petua untuk nak khusyuk dalam sembahyang? Nombor 1, makan minum kena jaga. Dia start dalam tu. Makan minum kena jaga. Jangan main cekau aja. Makan minum kena jaga. Kena pilih kedai. Kena yakini kesucian dan kehalalan barang yang kita nak makan. 1. Yang kedua, nak semayang ni, nak dapat khusyuk ni, nak semayang ni, bersihkan diri. Contohnya, gosok gigi. Ni, tips untuk nak main khusyuk. Bersihkan diri. Contohnya, gosok gigi. Kawan sebelah tension tuan-tuan. Duk nak lari ni, duk tahu dah dia ni. Duk nak lari, duk kena sebelah dia juga. Sudah duduk sebelah dia, menguap pula 2-3 kali. Lepas mai, kawan duduk sebelah ni, duduk nak pitam. Tuan, kebersihan mulut tak jaga. 3, wuduk biar sempurna. Wuduk biar sempurna. Ni nak contribute kepada khusyuk ni. Wuduk biarlah sempurna. Tiap-tiap anggota, saya sebut dah dulu di masjid ni, contoh siapa dalam YouTube yang kata ambil ayat semayang, yang kata dia mengambil daripada Nabi SAW. Dia punya sanad dia sampai kepada Nabi SAW. Tengok macam mana rentua tu ambil ayat semayang. Tuan-tuan, teliti ni, sendi, celah-celah jari, sendi-sendi pelipat ni semua, make sure ayat sampai semua. Tengok dia ambil ayat semayang saja pun, kita tahu dah khusyuk dia. Sempurnakan wuduk. 4, pakai pakaian bersih dan kemah. Nak menghadap Tuhan ni. Nak menghadap Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Tuan-tuan, diceritakan. Allah yarham Tok Guni Aziz. Dia tidak pernah sembahyang pakai baju tidak iron. Tidak pernah. Dia semayang sentiasa akan pakai baju, pakai jubah yang iron. Kemah. Dia tidak pernah pakai lebih kurang untuk semayang. Pasal apa? Pasal dia kata kat bini dia nak menghadap Allah. Tu ciri-ciri khusyuk tu. Dia jaga ni pasal dia kenal Allah.
Dia kenal Allah. Ni dia nak menghadap ni bukan raja biasa. Dia nak menghadap ni raja Malik Yaumiddin. Raja yang memiliki hari akhirat. Yang hari akhirat itu tidak ada satu kuasa yang boleh kontrol hari akhirat. Melainkan dia. Dia make sure pakaian dia bersih, kemas. Di antara benda yang contribute, yang menyumbang kepada khusyuk ni, apa dia? Jangan salat dalam keadaan lapang. Itu sebab hadis mai dia kata apa? Kalau makanan sudah dihidangkan, makan dulu, baru salat. Pasal apa? Kalau salat dulu, otak kita duk ingat tu. Tak mau, masa semayang tak mau ada interference. Tak mau ada satu benda luar mai duk masuk kacau. Pastikan kita tak lapang. Jangan salat dalam keadaan duk tahan kentut. Duk tahan nak kencing. Duk tahan nak terberak. Ini pasal apa jadi lagu ni tuan-tuan? Pasal segan ambil air semayang. Nak terkencing ni, nak terkencing. Mayang lu. Pasal apa? Takut sekali pergi kencing nak kena ambil air semayang lain. Nak kena rongkai serban lain. Mayang lu. Semayang ni duk terempuan. Muka. Pasal apa? Pasal duk tahan benda ni. Duk tahan tak mau bagi syekh ni keluar. Oh kacau tuan-tuan. Boleh khusyuk ke sembahyang macam tu? Tentu tak khusyuk. Dia kata pilih tempat salat yang tenang. Nak sembahyang, nak mencari khusyuk ni, cari tempat sembahyang yang tenang. Tak ada gangguan. Biasanya di mana? Masjid. Masjid. Rumah kita tak boleh. Rumah kita, ya Allahu Akbar. Yang ke-8, guna sejadah yang kurang mengganggu. Guna sejadah yang kurang mengganggu. Lagi banyak gambar, lagi ganggu. Duk mayang mata duk tengok. Muka rimau ni. Muka rimau. Dia duk nampak macam-macam. Di atas sejadah dia nak sujud tu. Kacau. Yang ke-9, pastikan tidak ada gangguan. Elak sebarang bentuk gangguan. Cucu ke apa ke ada kot tepi ke apa, elak. Seberapa yang boleh, jauh. Yang ke-10, salat awal waktu. Cantik. Kepuasan tuan-tuan. Semayang awal waktu ni nak cerita tak tahu tapi kepuasan. Yang ke-11, mulakan dengan azan dan iqamah. Kalau di rumah, qamat. Yang ke-13, cuba sedaya upaya bagi hati mai. Baru sebut cucu mai dah cucu orang ni. Kan? Cuba bagi hati mai dalam sembahyang ni. Panggil dia mai. Jangan bagi dia pergi Al-Ustaz. Jangan bagi dia pergi Tesco. Bagi hati tu duk ada dengan kita dalam sembahyang ni. Yang ke-14, kalau boleh ingat kata, entah-entah ni sembahyang aku yang last. Saat lagi aku mati. Ingat macam tu. Macam mana bulan puasa, kita duk ingat kata tah ni puasa aku yang penghabis. Masya Allah tuan-tuan, baru ni sahabat saya. PTA agama di sebelah Pulau Pinang. Sama kelas dengan saya dulu. Satu hari awal, abang dia meninggal. The following day, dia meninggal. Umur baru awal 50. Bila dia hantar my text message, abang kata dia meninggal. Saya kata balik dekat kawan yang bagi tahu. Saya kata baik-baik, kata jangan duk sebar benda ni. Yang meninggal abang dia, bukan dia. Saya kata. Jadi kawan yang hantar pun tekan break lah. Dia pun orang abang kat dia. Saya kata yang meninggal abang dia, bukan dia. Lepas itu orang duduk telefon, orang ni duduk telefon, duduk abang dia meninggal. Biar betul. Saya pun telefon handphone dia. Ringing. Tapi tak ada siapa pick up phone. Tak angkat phone. Jadi kita pun cut short the story. Ringkas cerita. Adik perempuan dia call balik. Saya kata, Ustaz, adakah? Dia kata, abang meninggal. Terkejut tuan-tuan. Saya kata,
Bukan abang kepada ustaz ni kan yang meninggal. Dia tu abang saya yang seorang lagi meninggal awal sehari. Masya Allah. Tak sangka tuan-tuan. Masa abang dia meninggal, dia urus pengkebumian sampai semayang apa semua, sampai siap pengkebumian, dia urus. Dia ustaz. Abang meninggal, dia urus semua. Member pejabat mereka kata, ustaz, so bila ustaz nak masuk ofis balik? Dia kata, tak tahu lagi lah bila nak masuk. Esok dia meninggal. Tak ada apa. Just bangkit pagi, semayang subuh. Lepas semayang subuh, duduk rumah, rasa sakit dada. Sapu-sapu minyak angin, dia tak mau nak lega. Dia main lagi sakan sakit, lagi duduk menyucuk. Bini dia kata, abang, kita pergi hospital lah, kata. Bawa hati kereta, tekan pergi hospital, sampai dia bubuh supporting life, saat habis. Tuan-tuan, itu dia. Kita esok tak tahu macam mana. Jadi, ada baiknya kita selalu duk pasang dalam kepala kita, kata kita tak tahu bila. Apa pun yang kita buat untuk agama ni, biar kita buat yang paling baiknya. Pasal apa? Kalau saat lagi kata nak habis pun, puas hati. Masuk dalam ingatan kita macam tu. Fahami makna semayang. Perkataan yang kita duk baca dalam semayang. Rendahkan diri kita di depan Allah. Bila sujud tu, panggil mai kehinaan diri ni. Panggil mai. Masuk dalam hati kita. Hina kita ni di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa semayang, tengok tempat sujud. Pelihara tamak ninah. Benda-benda ni semua ni apa dia? Menyumbang kepada khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tu dia. Nak berhenti tu kah? Baca sikit kitab ni, baca sikit insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 2. Baharul Mazi jilid 2. Walaupun dia dalam tajuk muqaddimah, tetapi dia menceritakan tentang sembahyang dan khusyuk sembahyang. Dan apa kita duk baca ni adalah menyumbang kepada khusyuk dalam sembahyang. Muka surat 189, tajuk bab ma yaqulu bainas sajdatain. Itu bab apa yang diucap ketika duduk di antara dua sujud. Kita duduk antara dua sujud tu, apa kita nak baca? Ketahuilah saudaraku, adalah di dalam masa duduk antara dua sujud itu, sunat kita mengucapkan doa yang datang riwayatnya daripada At-Tirmizi. Tuan, kita duduk baca apa? Bila kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hatu kita ada baca. Kita tengok apa kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia an Ibn Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu satu riwayat. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengucap di antara dua sujudnya, iaitu Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Susunan dia berlain sikit. Baik, persoalannya, hak kita duk baca tu ada tak dalam hadis? Ada dalam riwayat lain. Hak susunan kita baca tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, ada di dalam riwayat Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kita teruskan bacaan itu? Boleh. Kerana itu juga daripada hadis sabit, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma riwayat daripada orang lain. Okey, dekat tu dulu. Okey. Baik. Dia kata apa? Dan itulah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Hak kita baca ni riwayat Ibnu Abbas. Tuan-tuan tengok bawah tu, doa antara dua sujud dan maknanya. Adalah membaca doa itu disunatkan juga. Baca tu pun sunat. Kalau tak baca boleh tak boleh? Boleh. Semayang sah tak sah? Sah. Tapi markah macam mana? Kurang lah. Kalau PT3, ada budak dapat A, ada budak dapat B+,
ada budak dapat B, ada budak dapat B minus, ada budak dapat C plus, ada dapat C, ada dapat C minus. Kita tak baca apa sengap ni, ingat nak bagi apa? Bagi D kat dia lah. Pasal tak baca apa, D. D lulus tak lulus lagi? Cukup makan. Dia kata, lulus. Dia dianggap semayang. Tapi markah kira paling minimum. Begitu. Baik. Masalah doa antara dua sujud itu, apa maknanya? Ketahuilah, membaca doa itu sunat. Dia kata, kerana menurut perbuatan Nabi SAW. Kita mau ingat, tiap-tiap kali kita semayang, tiap-tiap perlakuan yang kita buat dalam semayang tu, kita mau selip dalam hati kita, kata, aku ikut Nabi. Pahala. Semayang itu sudah pahala. Tetapi ingat kata, hak kita buat ni ikut Nabi. Lagi pahala dapat. Pahala apa? Pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Baik. Di antaranya dia kata, Allahumma ghfirli. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampun olehmu akan dosaku. Tu yang duk kata tu. Bila bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli. Maksudnya apa? Ya Allah, ampunkan dosaku. Banyak tak dosa kita, tuan-tuan? Allah yang mengetahui banyak mana dosa kita sari-sari. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Minta supaya Tuhan ampun kita. Kerana engkaulah Tuhan yang maha mengampun. Warhamni. Dan berilah rahmat belah kesianmu kepada aku. Minta Tuhan kesian ke kita. Pasal apa, tuan-tuan? Kalau Tuhan tak kesian kat kita, habis, tuan-tuan. Dia tutup switch. Bagi tak hujan aja. Habis kita. Habis. Tuhan tutup switch hujan aja. Dia tutup switch, hujan tak turun. Habis dunia ni. Allah buat turun hujan itu tanda apa? Tuhan kesian kita. Pasal apa Tuhan kesian kita? Pasal orang Islam 1.6 bilion orang dalam dunia ni duk sebut warhamni. Ya Allah, kesianlah aku. 1.6 bilion manusia duk minta Tuhan suruh kesian. Tuhan kesian. Bila manusia tidak semayang, manusia tak minta Tuhan kesian dekat dia. Takut-takut. Bila tak mai kesian Tuhan dekat manusia, binasa manusia. Baik. Dia kata, wajburni, dan juga, ya Allah, kayakanlah olehmu akan daku. Kerana engkau Tuhan yang maha kaya. Minta Tuhan bagi kita jadi orang kaya. Sama ada kaya duit ringgit ataupun kaya jiwa. Duit tak nak mana, tapi jiwa kita kaya. Kawan ayah saya dulu duduk di Johor, tuan-tuan. Di Johor. Susah. Susah. Rumah kayu. Bukan rumah kayu biasa ni. Rumah kayu susah ni. Kira menantu pertama. Mai rumah dia. Tak boleh tidur di rumah dia. Pasal menantu ni kebetulan anak orang kaya. Dia mai rumah Pak Mentua ni, dia tak boleh tidur. Mau mentua ni. Sampai Pak dia ambil bawa pergi tidur di hotel. Kita tahu mengada. Mengada tak tahulah. Tapi dia susah. Perempuan ni daripada keluarga, rumah ni daripada ujung pintu pagar rapat pergi sampai pagar belakang ni tile. Tak nampak semen rendet ni, tak nampak. Rumah dia ni, dia duduk dengan pak dia ni, rumah daripada ujung pintu pagar sampai rapat pagar belakang ni, lantai ni tak nampak semen rendet ni, semen kosong ni tak nampak, melainkan semua tutup tile. Tile pula 2x2. Dia mai rumah mentua dia ni, tuan-tuan, pancung. Bukan kata tak ada tile tak. Semen tu pun sampai jadi bergerigih tu. Pasal ayam tu lalu kan. Dia jadi kasar semen tu. Dia jadi bergerigih tu. Dia masuk pancung rumah mentua dia. Dia jijak hak semen gerigih tu. Dia geli satu badan. Ya Allahu Akbar. Kita kata mengada. Betul saduk menikah perempuan macam ni. Kita kata. Tapi hak laki dia tu jatuh cinta kat dia. Nak buat macam mana? Love is blind. Laki-laki ni dia bukan tak tahu rumah dia macam mana, dia orang macam mana. Dia bukan tak tahu ni risiko yang mungkin akan berlaku bila dia balik bini mai rumah dia ni. Dia bukan tak tahu. Tapi love is blind. Buta. Kalau buta warna saja tak apa.
Ni dia buta habis semua. Dia duk nampak ni lah satu-satunya. Mai dia masuk pancung, dia jijak tu lantai semen dah jadi kasang tu, ayang tu lalu dia jijak bunyi dalam pancung ni. Ingat ku ulang kapak masuk kapak biar buka pintu, buka duk tunjuk lantai kasang tu. Ya Allahu akbar tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kita minta apa dia? Wajburni, dan minta Tuhan bagi kita kaya. Bukan kaya sampai kaya RM2 jadi dah kaya jiwa. Dan tiada suatu kekurangan pada engkau ya Allah. Minta wahdini, ya Allah tunjuklah olehmu akan daku jalan betul. Minta Tuhan jangan bagi kita tergelincang sikit pun. Sepanjang perjalanan kita ni, daripada kita beranak keluar mai, kita bermula dengan jahil, dengan tak erti apa. Kita satu masa dulu pernah bercakap cukup tak elok pasal Islam ni. Kita huduhkan Islam dengan mulut kita. Kita hina Islam dengan mulut kita. Allah sayang kita. Dia bagi kita dapat satu petunjuk. Kita dapat petunjuk, kita menyesali. Hak dulu-dulu kita ni, kita menyesali. Dalam pada kita dah dapat kesedaran, dapat petunjuk, dapat sedar ni, kita dipertunjukkan ada orang yang macam kita dulu. Duk cerca agama, duk cerca Islam dan sebagainya. Jangan hari ini kita menghina dia lebih kerana kita dulu pernah macam dia. Yang tu pengajaran. Mudah ingat tu. Aku dulu pun lebih kurang tu juga. Pasal apa? Pasal aku jahil. Pasal apa aku jahil? Pasal aku kedekut masa. Aku tak boleh bagi masa untuk agama. Kerana tu aku jahil. Allah buka satu pintu hidayah kepada aku. Aku jadi lagu aku hari ni. Aku tak mau hina orang-orang yang macam ni. Aku kesian kat mereka. Aku doa kepada Allah supaya Allah tolong buka hati mereka. Macam Allah buka hati aku. Macam ni macam mau minta. Wahdini, ya Allah tunjuk olehmu. Hidayahkan kepada aku jalan yang betul. Warzuqni, dan berilah rezeki kepada aku akan rezeki yang halal. Yang menyuburkan dan menguatkan tubuhku untuk taat kepadamu. Minta Allah bagi rezeki dekat kita. Yang rezeki itu rezeki halal. Yang rezeki halal itu untuk nak bagi kuat kepada kita, nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang batin daripada ilmu dan ma'arif. Dia kata, rezeki batin ni apa dia? Ilmu. Rezeki zahir, Allah bagi kita lalu makan, bagi kita kuat. Rezeki batin, Allah bagi ilmu dan Allah bagi ma'arif. Allah bagi kat kita ma'rifah. Kita kenal Allah, kita kenal agama Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru dia kata bab fil i'timad fi sujud. Tak 9.5 lagi, dia kena baca lagi. Bab fil i'timad fi sujud, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis tekan atas tangan pada masa nak bangkit daripada sujud. Hari itu kita dah tunjuk dah, saudara Zul kita dah tunjuk hari itu, daripada sujud kita nak bangkit terus berdiri. Kita bangkit daripada sujud, duduk istirahat dulu. Lepas tu baru tekan dengan tangan di lantai, baru tui bangkit berdiri. Ini tajuk dia. Tui dengan tangan nak bangkit berdiri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketahuilah saudaraku, bangun berdiri daripada sujud itu boleh tekan tangan di atas lutut pun boleh. Kita tekan atas lantai boleh, kita tekan atas lutut pun boleh. Nak kena Zul nak kena tunjuk kali lagi kah? Dia bulan lepas dah lari pergi tahun tu. Bulan ni main duduk tani nak kena tunjuk pula, kata yang ni yang saya tak mau duduk tahun ni. Kan? Macam kita duduk bangkit daripada sujud kan? Ada orang dia tekan lantai, dia bangkit berdiri. Ada orang dia tekan lutut ni, dia bangkit berdiri. Tekan lantai ke, tekan lutut ke untuk nak berdiri, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ishtaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqat as-sujud idza tafarraju faqala ista'inu birruka'. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengadu beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masyaqqah sujud mereka itu. Masyaqqah ni maksud dia apa? Payah. Orang tua-tua daripada kalangan sahabat Nabi sakit urat, sakit lutut, mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Oh ustaz, sakit urat dengan sakit lutut ni dulu ada dah kah?
Penyakit ni bila pun ada dah. Cuma zaman tu, mereka tak tahu kata sakit lutut itu dipanggil rheumatism. Mereka tak tahu. Mereka tahu sakit lutut. Kan? Hari ni, penyakit tu juga. Dia bagi nama macam-macam. Kita dengar nama tu, kita jadi bertambah sakit. Tapi jumpa doktor, doktor saya ni lutut ni tak tahu jadi macam mana lah. Tekoh dia main sakit, rasa macam orang cucuk-cucuk dengan pisau. Oh, doktor kata itu dia panggil rheumatism. Kita dengar Allah ni sakit apa ni, mati apa aku dengan penyakit ni. Doktor nampak kita takut, doktor kata yang tu kita cara-cara kampung kata sakit lutut. Memang saya ada sakit lutut. Macam nama tu, kan? Apa? Porosis apa tu panggil ni. Ni sakit tu lah, sakit tulang. Kan? Saya pun naik tangga di rumah. Lutut balik kanan dia periak. Dia bunyi gitu. Pijak. Bila tuai naik tu, periak. Dia bunyi. Balik kiri tak bunyi. Bila balik kanan, periak. Bang dengar betul-betul. Rupanya dia bunyi, duit. Dia bunyi nak kena pergi klinik, nak ambil ubat, nak kena duit. Tu yang kata bila dia main rumah, dia main. Benda-benda ni semua dia yang tidur main. Okey? Baik. So, benda tu semua, dia panggil masyakkah. Masyakkah ni maksudnya apa? Jadi satu kepayahan, jadi satu kesulitan, jadi satu susah kepada sahabat-sahabat Nabi yang duduk semayang ni. Bila dia sujud, dia nak bangkit daripada sujud, jadi satu susah. Dia sakit orat, dia sakit lutut, jadi dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Kerana sujud itu ialah membongkokkan belakang dan merapatkan kepala ke bumi. Yang kata sujud ni apa dia? Belakang kita bongkok, kepala kita letak atas bumi. Maka jadilah bangkit itu, yakni bangkit daripada sujud itu, masyakkah waktu nak berdiri. Bila nak bangkit tu, nak tuai bangkit berdiri tu, lagi sendo badan, lagi tahu sakit dia macam mana. Kalau kurui, slim, macam yang berbahagia tu imam kita ni cantik. Kan dia ringan aja. Dia main badan macam saya ni. Kan dia bila main masa esok ni nak bangkit ni, nampak daripada belakang ni dia mengengkang tu leceh, nampak? Dia mengengkang tu. Pasal apa? Dia tuai balik kiri tak boleh, dia tuai balik kanan tak boleh, dia bubuk baru boleh berdiri. Nampak tuan? Dia duduk main. Pasal apa? Siapa suruh hang kata nak cakap saya lah. Ya, hidup makan sampai tak tahu waktu ni sampai dia jadi lagu tu. Penyakit kita cari. Orang kata kat kita lagu tu dia kata hang yang pergi cari penyakit, hang tanggung ambil tak kiralah. Kurui gemuk ni habuan masing-masing ni. Jadi bila dia mai badan besar, dia mai semayang, dia nak bangkit ni, jadi satu masyakkah, jadi satu susah. Sahabat pergi mengadu kepada Nabi SAW. Okey, maka jadilah bangkit itu masyakkah waktu nak berdiri. Istimewa pula bagi orang yang berat tubuh. Dia kata ni orang gemuk orang gemuk. Lagilah rasa dan menjadilah sakit ke atasnya. Lagi badan besar, lagi dia menanggung sakit. Dengan kerana itu, mengadulah sahabat-sahabat ini kepada Nabi SAW. Bertanya mereka itu, bagaimana nak bangun, kelakuan nak bangun daripada sujud itu. Faqala ista'inu birrukab. Maka sabda Nabi SAW bagi menjawab dan mengajak sahabat itu, Nabi kata, bertolonglah kamu waktu nak bangkit berdiri itu dengan tekan lutut. Nabi ajak. Nabi kata tak apa. Kalau macam tu, tuai dengan tangan. Tuai di lutut untuk nak berdiri. Dia mengurangkan sakit di lutut itu. Nabi beritahu macam tu. Maka dengan tekan itu, boleh menyenangkan dan memudahkan jua untuk nak bangun. Nabi habaq lagu tu. Kata At-Tirmizi, itu hadis gharib. Tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Abi Saleh, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, melainkan daripada ini wajah. Dia main tajuk, bab ma jaa kaifan nuhud minas sujud. Iaitu bab yang datang pada menyatakan macam mana nak bangun berdiri daripada sujud. Sama macam kisah tadi, tapi Nabi habaq kod lain sikit. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada kelakuan sembahyang yang sunnah
kita memperbuatnya. Sunat bagi kita memperbuatnya, iaitu apabila nak bangun berdiri daripada sujud, ataupun daripada duduk antara dua sujud, bahawa tekan tangan di bumi. Dia kata, tekan lantai. Tekan tu. Kita bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud dulu, lepas tu pergi ke depan, tekan tangan, baru bangkit berdiri. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud sunnah Nabi apa dia? Nabi buat lagu tu. Nabi buat lagu tu. Dan duduk istirahat dulu. Bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud dulu. Dia panggil duduk istirahat. Kerana bertekan itu menunjukkan tawaduk dan lebih menolong untuk bangun berdiri. Nampak pun lebih tertib, lebih tawaduk. Dia kata. Baik, maka dia ambil dalilnya. Duduk istirahat itu sebelum bangkit berdiri daripada hadis At-Tirmizi dengan kata dia an Malik bin Al-Huwairis Al-Laythi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Diriwayatkan daripada Malik Al-Huwairisi Al-Laythi bahawasanya melihat dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kata Malik, fakana idza kana fi witrin min salatih lam yanhab hatta yastawiya jalisan. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi gasal di dalam sembahyangnya pada rakaat yang ganjil. Rakaat yang ganjil. Seperti rakaat pertama. Okey, rakaat pertama berdiri, rokok, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Nak bangkit daripada rakaat pertama ke rakaat kedua tu. Nak bangkit tu Nabi tuai dengan tangan dia. Okey. Dia kata ataupun rakaat ketiga. Bagi orang sembahyang Isya yang 4 rakaat, rakaat ketiga. Bangkit daripada sujud tu, bangkit duduk istirahat, baru tuai di lantai untuk bangkit berdiri. Maka tiada bangun Nabi SAW sehingga ia duduk istirahat dulu pada waktu hendak bangun berdiri dulu. Nabi akan buat macam tu. Dia tak cepuh terus bangkit berdiri. Nabi bangkit, duduk istirahat, kemudian tekan tangan di lantai, baru bangkit berdiri. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, hadis Malik bin Al-Huwairis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan juga hadis ini ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Maknanya hadis ni cukup kuat. Baik, masalah. Tekan pada masa berdiri daripada sujud ataupun daripada duduk antara dua sujud itu apa hukumnya? Apa hukum tu? Bila kita bangkit daripada sujud, kita duduk antara dua sujud, lepas itu tekan dengan tangan baru berdiri. Apa hukum tu tekan dengan tangan tu yang nak berdiri itu? Apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i, kemudian daripada telah dikeluarkannya beberapa hadis yang menjadi tempat dia istimbat hukum itu. Imam Syafi'i nak mengambil hukum, nak menyimpulkan hukum itu, dia tengok beberapa hadis. Kata Imam Syafi'i, dan dengan ini kami ambil hukum. Maka kami suruh akan siapa-siapa yang nak bangun berdiri daripada sujud ataupun daripada duduk antara dua sujud dalam sembahyang, Imam Syafi'i kata bahawa hendaklah dia tekan dulu di atas lantai dengan kedua tangannya. Sekali tekan dan bangkit berdiri. Kerana menurut sunnah Nabi SAW. Nampak tuan-tuan? Very clear. Imam Syafi'i kata, macam mana Nabi buat, macam tu kita buat. Pasal kita nak ambil sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal kita cinta Nabi. Kita nak ikut apa Nabi buat. Dia kata lagu tu. Kerana bahawasanya yang demikian itu lebih kuat, lagi tawaduk dan lebih menolong bagi satu orang yang sembahyang itu dalam sembahyangnya. Dan lebih memeliharanya daripada terbalik. Dia kata, kalau orang badan besar, dia tak mau nak tuai dengan tangan. Dia nak bangkit cepat, dia tuai pergi ke sah belakang tu. Jatuh hati riba kawan yang belakang tu pula dah. Kawan tu, Alhamdulillah, amai terjun hati aku pasal dia melayah. Pasal badan dia overload. Badan dia lebih muatan. Dia bangkit, dia nak buat lagu orang muda, dia nak buat lagu orang kurih. Dia tak mau tuai dengan tangan dia. Dia terus bangkit, dia bidah-bidah pergi. Daripada sah pertama, pergi duduk sah kedua pula. Dia ubah tempat macam tu. Dia kata, jangan buat macam tu. Boleh memudaratkan. Dan dia boleh membawa kepada
hampir terbalik. Kalau tak terbalik pun dia kata macam nak terbalik, dia melayah satu macam. Jangan buat macam tu. Dan barang apa perdirian yang berdiri ia lain daripada cara yang disebutkan itu, kata Imam Syafi'i, aku memakruhkan dia. Siapa yang semayang, dia bangkit daripada sujud, dia nak bangkit rakaat yang kedua, dia tak tekan dulu lantai untuk nak bangkit berdiri, dia bangkit terus. Imam Syafi'i kata, aku memakruhkan perbuatan itu. Maksud dia apa? Tekan lantai itu sunnah Nabi. Imam Syafi'i mau kita buat macam tu. Dia kata, baik. Dan tiada ulang padanya atasnya. Kalau dia tak tuai itu, semayang dia batal tak? Tak batal. Semayang sah. Tetapi tak cantik, Imam Syafi'i kata. Pasal apa tak cantik? Pasal tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang tak tuai lantai untuk nak bangkit berdiri, tidak perlu sujud sahwi. Imam Syafi'i kata, kalau dia tak mau nak tuai, tak jadi kesalahan. Tak perlu pun sujud sahwi. Kerana bahawasanya sekalian itu adalah sunnah hai'ah pada sembahyang. Tuan-tuan tahu sembahyang ni ada sunat hai'ah, ada sunnah ab'ah. Tahu tak? Sunnah ab'ah ni apa dia? Sunat ab'ah orang sebut. Apa dia? Benda sunat. Tapi kalau kita tinggal ataupun kita tertinggal, kita disunatkan sujud sahwi. Contoh dia apa dia? Tahiyat awal. Tahiyat awal rukun kah? Tak. Dia sunat. Sunat apa? Sunat ab'ah. Sunat yang dituntut kita suruh buat. Kalau dia tak buat kerana terlupa ataupun dia saja tak mau buat, semayang dia sah dah? Semayang sah. Cuma nak cantik sikit, kalau dah terlupa, tampung dengan sujud sahwi. Kalau dia tak tahiyat awal dan dia tak mau sujud sahwi, semayang dia sah dah? Sah juga. Pasal apa? Pasal tahiyat awal itu sunat. Dan sunat itu dipanggil sunat ab'ad. Sunat yang berat tuntutan dia. Lagi satu lagi dia panggil sunat apa? Hayat. Ataupun sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ni contoh dia apa dia? Contoh. Sunnah hay'ah ni apa dia? Sunnah hay'ah ni satu benda sunat dalam semayang. Tapi kalau tak buat, tak disunatkan sujud sahwi. Tak disunatkan sujud sahwi. Contohnya apa dia? Baca doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Apa hukum tu baca Allahu Akbar kabira tu? Sunat. Sunat apa? Sunat yang ringan. Kalau tak buat, tak apa ke? Tak apa. Kalau tak buat, nak kena sujud sahwi ke? Tak payah sujud sahwi. Cuma B-. Markah kurang. Dia macam tu aja. Itu sunat ab'ad dengan sunat hayat. Baik. Kemudian dia kata itu di antara contoh-contoh dia. Kemudian masalah bangun dengan tiada duduk istirahat, apa hukumnya? Dia bangkit, dia tak duduk istirahat dulu. Dia terus bangun berdiri. Apa hukumnya? Atas saya dia dah sebut dah makruh. Tuan buka muka sebelah. Satu lagi hadis dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi shalah ala suduri qadamai. Ini pula satu hadis dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun berdiri dalam sembahyangnya daripada sujud ataupun duduk antara dua sujud, Nabi bangun atas hadapan dua tapak kakinya semacam masa sujud dengan tiada duduk istirahat. Nabi biasa tak buat, bangkit daripada sujud tak duduk istirahat dulu, tak tuai lantai, Nabi terus bangkit berdiri. Nabi biasa buat dah? Biasa buat. Apa bukti dia? Ini hadis dia. Maknanya kalau buat lagu tu salah tak salah? Tak salah. Tetapi tekan lantai untuk berdiri itu lebih afdal. Kerana dalam kebanyakan semayang Nabi tekan baru berdiri. Cuma dalam semayang yang tertentu ni Nabi bangkit terus sebagai nak tunjuk kepada umat dia bahawa itu tidak salah, tetapi kurang elok. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fit tasyahud. Dia masuk mai bab baca tahiyat. Baca tahiyat dan kita nak tahu bacaan tahiyat Nabi macam mana. Macam kita duk baca ni kah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita duk baca.
Adakah itu bacaan yang Nabi baca? Ataupun Nabi baca lagu lain? Ataupun lagu lain pun Nabi baca, lagu kita baca pun Nabi baca. Kita akan tengok insya-Allah dalam kuliah yang akan datang tentang at-tasyahud. Kalau bagi orang-orang fiqh betul, ataupun bagi orang-orang tajwid misalnya, bagi orang tajwid, dia emphasize, dia tekan ni bacaan masa tasyahud, masa tahiyat ini. Pasal apa? Pasal tahiyat akhir itu rukun dalam sembahyang. Tahiyat akhir itu rukun dalam sembahyang. Rukun maksudnya apa? Kalau salah, batal. Di mana dia punya selekoh maut yang duk bagi orang salah ni, tang mana? Tang syaddah. Tang tu kita nanti kena. Orang tajwid, kalau ada ustaz mengajar tajwid di masjid, yang ni dia nanti tekan. At-tahiyya. At-syaddah. Hiyya syaddah. Dalam satu bacaan tasyahud tu, berapa syaddah tu ada? Dan berapa ramai orang yang duk sembahyang selama ni tidak ambil berat tentang tasyahud ini. Syaddah ini dia buat lebih kurang. Duduk-duduk ya tahiyat akhir, al-hiyatul mubarak. Dia tak bunyi at-tahiyyah, dia tak bunyi. Tu salawat, tu semua syaddah tu. Assalamu alayka, assa syaddah tu. Berapa ramai orang baca Assalamu alayka ayuhan nabi, Assalamu alaykum tu. Pasal apa? Pasal dia champion. Dia dah sembahyang 40 tahun dah. Dia sembahyang 40 tahun dah. 40 tahun sudah cukup untuk jadi champion. So, dia baca lagi laju daripada Arab baca. Bila dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, dia sembahyang sebelah Arab. Arab tu bagi salam, duk parti dia tak habis lagi. Arab tu kagum dengan kechampionan dia ni. Kagum. Pasal cepatnya. Fatihah dia pun, kita baru iyyaka na'bud, Allahu Akbar. Rokok dah. Pasal apa? Championnya dia ni. Kan? Orang baca, iyyaka na'budu. Iya syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampailah. Dia dah sampai dah. Kita baru duk iya. Tuh, dia nak ambil lin tu. Lin. Habislah. Pasal apa? Championnya dia ni. Jadi, nak bagi tahu kepada champion-champion ini, bahawa kadang-kadang champion itu menyebabkan ibadat dia tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal sembahyang dia batal. Kerana dia merosakkan rukun di dalam sembahyang dia. So lepas ni, dia akan tengok secara detail tentang tajuk tasyahud. Kemudian dia akan main cerita tentang macam mana bacaan tasyahud Nabi SAW, dan dia akan cerita dekat kita ada berapa bentuk bacaan tasyahud Nabi. Ada banyak riwayat tentang bacaan tasyahud Nabi. Kita nak cari hak kita duk baca tu ada tak riwayat? Mungkin ada 5 riwayat. Mungkin ada 5 riwayat tentang bacaan tahiyat Nabi. Persoalannya, hak kita duk baca tu ada masuk tak dalam salah satu daripada 5 tu? Takut cek. 5 tak ada hak kita duk baca ni. Yang tu kita takut. Jadi, mengaji ni apa dia tuan-tuan? Untuk nak memperelokkan ibadah kita, sekaligus untuk nak menyumbang kepada khusyuk kita di dalam ibadah kita, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.